Sekarang ni anda berada di bengkel enjin Pusat Pengembangan Perikanan Teknologi Telugu. Di sini saya ingin menerangkan beberapa info berkenaan penggunaan asas enjin sangkut. Diharap segala info-info ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sebelum kita memulakan operasi kita di laut ataupun di sungai, peralatan-peralatan asas yang perlu kita bawa adalah seperti screwdriver, spana plug, plier, spana 10, spana 12, spana 14, spark plug dan tali. Untuk penggunaan petrol pula, campuran yang sesuai untuk kita campurkan kepada dalam petrol ialah sebanyak 50:1, ataupun kalau kita tengok di saya ni ada tangki berkapasiti 25 liter. Maknanya kita akan pakai setengah liter tuki. Inilah campuran yang biasa digunakan untuk enjin sangkut. Kebanyakan nelayan di Malaysia ini menggunakan enjin 2 lejang dan 4 lejang. Tetapi masih lagi ramai yang memakai jenis 2 lejang. Di sini, di video ini kali ini saya akan menunjukkan beberapa kerosakan yang kecil berlaku semasa kita beroperasi di laut menggunakan enjin 2 lejang. Okey, masalah yang kedua yang sering berlaku pada enjin kita ialah selalunya enjin susah nak hidupkan. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara-cara macam mana kita nak mengenal pasti. Yang pertama, kita kena cek bahagian sistem pengapiannya dulu. Okey, kita buka plug. Okey, kita akan ambil spana plug dan kita buka plug kita. Okey. Okey, kita cek spana plug kita sama ada kotor ataupun pecah ataupun ni ya, kita cuba test. Cara test dia, kita cek melalui tarik sama ada dia ada api, tak ada api. Okey, tuan. Sekiranya tidak ada api, tuan-tuan boleh tukarlah kepada plug yang baru. Kalau masih juga tidak boleh hidup enjin tuan-tuan, okey, tuan-tuan cek balik dia punya sistem pengapian dia. Okey. Okey, maknanya tuan-tuan cek balik sama ada dia ada api, tak ada api. Kalau tak ada api, masalahnya kita nak cek api mana yang tak support tu. Kalau kita tengok di sini, kalau tuan-tuan tengok di sini, okey, kita ada sistem pengapian dia. Dia ada plug coil. Okey, ini plug coil. Dia ada CDI dalam kotak ni ya. Kita perlu buka dia. Okey, saya akan buka. Okey, apabila tuan-tuan dah buka, okey. Okey, kalau tengok di sini, kita tengok kita dah buka cover, kita akan nampak plug coil, benda-benda yang utama yang menghasilkan api plug coil, CDI, dan dalam ni kita ada satu lagi kita panggil flywheel coil. Okey, flywheel coil Kalau flywheel coil, kita tengok wire dia di sini. Okey, di sini. Macam mana kita nak pastikan flywheel coil kita ni okey tak okey? Kita cuba cek ni. Sama ada melalui multimeter ataupun test lamp. Okey, test lamp. Jadi kita boleh tarik lah. Kalau guna test lamp, bila kita connectkan dengan lamp kita sini, lampu kita sini, kita boleh tarik. Kalau maknanya lampu tu menyala, maknanya kita punya flywheel coil ni okey lah. Okey, kemudian kita sambung balik. Kemudian kita tengok connection dia daripada CDI ke plug coil pula. Okey, kita tengok mana wire dia. Okey, kalau kita tengok wire dia di sini. Okey, di sini. Wire hitam putih ni nampak. Kalau kita tengok wire hitam putih ni, dia ada marking dia ada number 2. Nombor 2 maknanya bawah lah. Kalau yang satu lagi ni nombor 1. Okey, nombor 1 hitam putih tengok. Contohnya kita try check punya sambungan dia sama ada terputus ke ataupun ni macam ni mungkin tak menyala tadi sebab dia terputus. Sebab bila kita sambungkan, okey, kita try tarik dia punya ni.
Okey, maknanya kalau api tak ada, maknanya CDI kita mungkin ada problem. Okey, kalau ada maknanya mungkin kita punya plug coil kita ada problem. Okey, jadi untuk masalah coil memang tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan kena balik ke darat untuk buat minyak. Sebab tuan-tuan kena memerlukan alat ganti. Tapi cara-cara yang saya tunjuk ini ialah macam mana kita nak check balik kita punya plug coil mana yang kita punya coil kita rosak. Sama ada CDI ke, plug coil ke ataupun flywheel coil kita. Yang tu. Kalau tuan-tuan bila tukar plug baru ada api, maknanya okey dah lah tu. Okay, sekarang ni saya akan menunjukkan cara-cara teknik untuk menukar minyak gear. Selalunya penggunaan minyak gear kita syorkan di antara 3 hingga 6 bulan ataupun 100 jam. Yang mana yang terdahulu Okey, untuk enjin yang baru dia punya penggunaan minyak gear ialah selama 10 jam yang pertama. Kemudian kita harus tukar kerana banyak habuk-habuk besi yang dalam kita punya gearbox kita. Jadi untuk tukar minyak gear, kedudukan enjin perlu berada dalam keadaan 45 darjah ataupun yang paling elok, paling cantik ni dalam keadaan menegak ataupun 90 darjah kalau berada di darat lah. Kalau ni contoh dia macam saya tunjuk yang kita tengok ni, mungkin berada dalam keadaan 45 darjah yang biasa tuan-tuan gantung di sampan tuan-tuan. Okey, sebelum kita menukar minyak gear, di sini saya ingin menerangkan pastikan tuan-tuan menggunakan minyak yang disyorkan oleh untuk enjin sangkut lah. Untuk enjin sangkut kita pakai grade-nya SAE 90. SAE 90. Mana-mana brand apa-apa jenama pun boleh guna. Okey, mula-mula kita kena releasekan yang belah atas dulu. Kemudian baru kita akan buka yang bawah. Ini supaya boleh ada sistem pengendaraan supaya minyak kita boleh turun dengan lancar lah. Okey, dia akan turun. Okey, kalau kita tengok di sini dia ada washer ataupun kita panggil dia punya gasket. Okey, gasket ni setiap kali kita tukar minyak, kita perlu tukar gasket ataupun washer dia ni. Okey, kita ada ni. Okey, apabila minyak habis kering, turun, habis, okey baru kita akan masukkan di dalam ni. Okey, kita cara untuk pump minyak gear kita melalui belah bawah dulu bukan belah atas, belah bawah, daripada belah bawah. Okey, kita akan pump sehingga penuh sehingga penuh sampai dia melimpah ni, baru kita minyak gear kita itu mencukupi. Maknanya kita pump sampai ada penuh, kemudian kita boleh tutup. Kita boleh tutup lubang. Masukkan gasket, tutup. Sukatan minyak dalam gearbox kita semua penuh saja. Okey, kemudian kita akan ketatkan seketat mungkin lah. Kita akan ketatkan seketat ni. Okey, kita akan ketat seketat-ketat lah. Akhir kata, segala maklumat-maklumat, penerangan dan informasi-informasi yang kita terangkan dalam video ini dapat memberi manfaat kepada semua, terutama kepada nelayan-nelayan di luar sana. Dan tak lupa, Jabatan Perikanan Malaysia ada menyediakan khusus latihan sangkut jangka pendek untuk kita belajar tentang berkenaan dengan enjin sangkut. Dan segala pertanyaan tuan-tuan bolehlah hubungkan seperti di bawah ini.